Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Syariah Meja Bulat. Saya Ali Iskandar dan pada malam ini bersempena ataupun akur kepada Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac ini kami di Studio B Sri Pentas di Media Prima juga tidak menjemput mana-mana tetamu untuk ke studio. Jadi perbincangan pada malam ini akan dilakukan secara maya, secara panggilan video sahaja. Jadi harapnya anda dapat bersama dengan kami. Dan kita akan berbincang pada malam ini juga menjurus kepada wabak ataupun pandemik COVID-19 yang sedang menular dan sedang dikawal pergerakannya untuk diputuskan rantaian jangkitan. Dan kami nak kongsikan kepada anda yang terkini 106 kes baru dicatatkan dengan jumlah kes keseluruhan 1,624, 1,426 kes aktif yang sedang dirawat sekarang dan kematian setakat ini dicatatkan sebanyak 15 kesemuanya. Jadi malam ini kita akan bercakap tentang ikhtiar dalam reda. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Saya merayu kepada semua rakyat Malaysia, sila ambil perintah kawalan pergerakan ini secara serius. Duduk di rumah dan jangan keluar. Berapa kali mau cakap? Alah! Buat kubur lagi buat apa? Mohon pulang ke rumah. Kalau kau mati, jorang apa? Kau minta semua adik-adik kau. Tak ada orang. Dan pada pendapat saya boleh masuk. Bisa rokok ke apa ke? Arahan sudah keluar. Duduk dekat rumah masing-masing. Ya, kita kata dapat tutup sekarang. Semua tutup sekarang. Kerajaan sudah keluar arahan. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar berkumpul. Baik, ini antara perkongsian di media sosial tentang situasi yang dihadapi susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Masih ada pihak yang berdegil untuk terus berada di luar, sama ada berjumpa dengan kawan, bersenam dan sebagainya dan melakukan aktiviti di luar rumah apabila diperintahkan. Kerana ini akan mendatangkan kemudaratan. Difahamkan 3 juta rakyat Malaysia masih lagi engkar Perintah Kawalan untuk memastikan mereka terus berada di rumah. Jadi macam-macam kempen diwara-warakan, kempen stay at home dan sebagainya. Hari ini kita akan terus menganjurkan kepada anda untuk terus berada di rumah dan untuk itu kami ingin menemani anda sepanjang sejam ini dan kalau anda ada sebarang soalan atau pandangan nak diberikan, anda boleh berinteraksi dengan kami di talian 037726 1603 secara terus di talian ataupun anda boleh hantar komen di Facebook Live dan insyaAllah yang mana kami ada kesempatan untuk kongsikan, kami akan kongsikan. Tapi lebih penting hari ini kita belajar tentang bagaimana dalam situasi wabak ini kita mahu ambil segala ikhtiar yang mungkin dalam kita reda. Sebab ada yang mengatakan kenapa kita perlu takut kepada virus, kita sepatutnya takut pada Tuhan. Jadi hari ini kita nak memahami dari segi psikologi, kenapa masih lagi ada keingkaran, masih lagi ada pihak yang rasa macam jangan risau tentang perkara ini, semuanya akan baik, tak perlu buat apa-apa dan macam-macam lagi. Dan juga kita akan sentuh dari aspek ekonomi, terutamanya kepada golongan peniaga yang seolah-olah sangat ataupun yang seolah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan apabila berlakunya kawalan pergerakan ini, terpaksa berhenti daripada menjalankan perniagaan. Jadi itu juga akan dibincangkan dan banyak lagi perkara akan kita bawakan hari ini. Dan untuk blok pertama ni kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Rostam Mak Zain, pakar psikiatri dari Hospital Sultan Bahiyah. Di panggilan video sekarang kalau dah bersama dengan saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Doktor, kalau boleh kita mutekan doktor punya audio tu supaya kita boleh berinteraksi dengan lebih jelas. Okey, baik. Okey, boleh dengar? Baik. Okey. Doktor, pastinya apabila kami berkongsi tadi di Kaca TV tentang situasi ataupun kerenah sebilangan rakyat Malaysia ni yang ingkar kepada Perintah Kawalan Pergerakan ini, ia menunjukkan seolah-olah satu, mereka ni acuh tidak acuh dengan keseriusan pandemik COVID-19 ini.
ataupun ada sesuatu lagi perkara yang mungkin belum difahami oleh rakyat Malaysia ni? Okey, jawapan saya kenapa adanya setengah-setengah rakyat Malaysia yang masih lagi ada peperangan macam tu masih lagi berpemikiran bahawa mereka selamat sebenarnya. Sebab dalam situasi sekarang ni, ini adalah satu situasi luar biasa. Sebab tidak pernah dalam sejarah hidup kita mungkin, tak pernah kita menghadapi situasi di mana kita kena berkurung kat rumah, tak boleh ke mana-mana dalam tempoh yang sangat panjang. So most of the time, orang yang keluar ke rumah tu, nombor satu ialah mereka merasakan bahawa mereka ni kebal ataupun mereka rasa macam mereka sihat dan mereka kononnya menjaga segala langkah-langkah tertentu untuk selamat di luar. Dan mereka tak rasa bahawa mereka akan dijangkiti. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mereka tidak merasakan bahawa perkara ini betul-betul serius dan kalau bukan aku tak kisahlah. Yang penting orang lain, jangan keluarga aku. Itu mentalitinya. Yang ketiga ialah mereka tidak faham betapa seriusnya wabak ini boleh berlaku dan merebak dengan sangat cepat. Walaupun kita dah terang banyak kali, tetapi saya rasa salah satu masalahnya ialah kita dihujani dengan pelbagai informasi yang bercampur baur, mengakibatkan ada setengah masyarakat kita sebenarnya terkeliru yang mana betul atau yang mana tidak. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan ada setengah masyarakat kita tidak betul-betul cakna dengan apa yang diarahkan oleh kerajaan dan tidak merasakan bahawa apa yang kita lakukan ini adalah satu langkah antara langkah-langkah yang terakhir untuk memastikan bahawa wabak ini tak merebak di seluruh Malaysia tanpa dapat dikawal lagi. Okey. Doktor, adakah ini fitrah manusia yang apabila ia sesuatu yang baharu, seolah-olah macam secara di luar sedar tu rela mengambil risiko? Secara psikologinya. Sebab kita tak pernah berhadapan dengan situasi ini. Jadi kita tak tahu betapa seriusnya perkara ini. Tapi kita dah tahu maklumat disebarkan di China berapa ribu kematian, di Itali keadaan begitu beruncing sekali. Dan ini maklumat yang malah sidang media diadakan sehari dalam 2-3 kali untuk maklumkan tentang statistik, dan di kaca TV juga sekarang ni anda dapat lihat bilangan ataupun statistik yang terkini. Kematian pun ada 15 kematian. Betul. Jadi kenapa masih lagi, adakah hanya kerana tidak kena pada saya jadi saya rasa tak perlu saya nak risau? Jika kita ingat kembali semasa peringkat awal wabak ini merebak, ada banyak kabar-kabar angin dan kisah-kisah dongeng bahawa orang Islam takkan kena. Kalau kita ingat balik kan, katakan kita orang Islam makan benda bersih, kita ni jaga macam-macam, so mustahil lah orang Islam akan kena. Dan tiba-tiba suddenly sebenarnya siapa-siapa pun, tak kisahlah agama apa pun, bangsa apa pun, makan apa pun yang kita ambil, sebenarnya kita terdedah juga. Orang sebenarnya tak sangka bahawa kita kena. Tak sangka bahawa kita pun boleh dijangkiti oleh penyakit ini dalam situasi di mana pada peringkat awal itu, bila gelombang pertama datang itu, kita ingatkan kita dah kontrol semua. Dan masyarakat mungkin rasa macam, ini akan jadi macam gelombang pertama kot. Everything will be under control. So, chill lah. Boleh buat macam biasa sahaja. So, keseriusan tu tidak betul-betul diambil endah oleh masyarakat secara umum ya. Tapi saya boleh katakan bahawa selepas beberapa ketika masyarakat kita dah lebih ramai cakna. Tetapi ada segelintir tu, tetapi dalam konteks wabak, walaupun segelintir itu sebenarnya cukup untuk mengakibatkan jangkitan yang eksponensial. Maksudnya jangkitan yang kalau satu yang kena, 3 akan terjangkit, dan ke-9 dan ke-18 dan begitulah kan. Itu yang kita risaukan. Tetapi orang tak nampak itu. Okey. Sebab tak nampak dan tak rasa tu, hanya barangkali bila kita barangkali bila kita dengar berita atau perkhabaran daripada keluarga terdekat, barangkali baru kesedaran itu timbul. Betul. Perkara ini masih lagi dibimbangi sebab tu kempen untuk mengajak orang ramai berada di rumah terus berlaku, termasuklah pada malam ini juga. Apa yang doktor boleh pesan kepada rakyat Malaysia ni? Bagaimana untuk tangkap di minda dan juga hati bahawasanya bila saya keluar tu, saya bukan saya membahayakan orang lain tetapi diri saya dan orang tersayang. Mereka kena mengamalkan mentaliti seperti kami, yang orang-orang frontliners ni, mana kami berhadapan dengan pesakit-pesakit yang kita tak tahu status dia di hospital hari-hari. Dan kita beranggapan bahawa semua orang bersiko menjadi pembawa. Itu adalah mentaliti yang kita kena letak dalam kepala. Itu bukan sahaja orang luar tetapi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ingatkan, aku selamat kot. Tetapi kita kena ingat, infeksi ini atau jangkitan ini kadang-kadang tidak bersimptom. Dan orang tak faham konteks itu. Orang tak faham bahawa
bukan semua orang yang dijangkiti ada penyakit ataupun ada menunjukkan tanda-tanda tertentu. So kita kena beranggapan sekarang ni, kenapa kita kena duduk kat rumah ialah kerana kita tak tahu kat luar tu siapa yang positif, siapa yang tak nak jaga kuarantin, siapa yang langgar je apa-apa yang kita arahkan dan sebagainya, kita tak tahu. So kita anggap siapa saja kat luar tu positif dulu. Itu saya rasa mentality yang kena diletakkan supaya orang lebih berhati-hati. Barangkali dari segi, kalau nak lihat secara simplistiknya, kena andaikan semua orang ada. Semua positif. Sebenarnya cerita. Baik, okey, baik. Termasuk diri kita. Walaupun itu agak ekstrim, tapi itulah buat masa sekarang ni untuk memudahkan semua orang untuk hadam. Mudah orang faham. Ya, betul. Okey. Doktor, terima kasih banyak atas pandangan dan perkongsian. Ya, baik. Okey, tapi sebenarnya tahu kalau boleh kita nak doktor terus berada di talian. Kita nak bersama dengan seorang yang individu ni yang berkongsi kisah keluarganya di Twitter dan mendapat banyak liputan ini. Namanya lah Mahfuz Syahrudin. Beliau ialah anak kepada pesakit ataupun pengidap COVID-19 ini. Di talian video sekarang ini seorang lagi bersama dengan kita. Hello Mahfuz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Ya, apa khabar? Khabar baik. Mahfuz, terima kasih banyak studio bersama kami. Perkongsian anda ni mendapat banyak reaksi dan kalau boleh ceritakan rentetan daripada awal apa yang berlaku sebenarnya. Okey, mulanya macam mula sini ayah saya seorang doktor, dia punya klinik sendiri. Jadi ada pasien yang datang ke klinik dan dia buat rawatan macam biasa. Jadi pada 4 Mac dia mendapat panggilan daripada pejabat daerah. Pejabat kesihatan daerah yang memberitahu bahawa pasien dia yang datang pada hari yang sebelumnya disahkan positif. Jadi dia disuruh untuk pergi buat saringan bersama dengan semua staf klinik lah. Jadi bila dia dapat info tu dan dia beritahu kami, jadi terus keluarga saya yang berada yang di rumah juga semua buat saringan lah pada masa yang sama. Jadi pada 7 Mac, 3 hari selepas tu baru saya disahkan positif. Dan staf klinik semua negatif. Jadi bila ayah saya disahkan positif, semua keluarga termasuk mak dan adik juga perlu buat saringan lah. Jadi sebab masa tu pun semua dah start tunjuk simptom demam, batuk. Jadi untuk siapa yang ada simptom batuk, demam, terus dimasukkan lawat seperti mak saya lah. Baik. Okey. Dan perkongsian ini dibuat pada 18 Mac yang lalu, baru saja ketika Perintah Kawalan Pergerakan tu bermula. Baik, bila kita bercakap tentang situasi ini, apa yang pemahaman Mahfuz dan keluarga? Adakah di peringkat awal ketika penularan COVID-19 ini dah mula rasa resah dan gelisah sebab ayah hanya seorang frontliner? Mula sebab macam ayah pun masa dia mula kena, jadi dia dah bagi kami assurance lah kira untuk menang kami yang COVID ni tidak begitu bahaya untuk orang yang tidak ada komplikasi. Jadi sebab macam ayah saya dia tak ada medical condition macam ada sakit jantung apa semua. Jadi pada mula kami tak risaulah. Macam bila mak dah confirm positif dalam beberapa hari lepas tu baru kami akan mula risau. Sebab dah 2 orang yang dikira positif dan kami semua di keluarga tidak benar, macam saya tidak duduk sekali dengan keluarga saya. Jadi macam saya tidak boleh berjumpa dengan keluarga lah. Tidak dibenarkan jumpa di semua. Jadi semua family keluarga saya di kuarantin dan ayah, mak berada di hospital Sungai Buloh. Okey. Kalau boleh saya nak kongsikan apa yang ditweet atau di-share oleh Mahfuz pada 18 Mac yang lalu. Ayah, aku one of the COVID-19 patient yang dalam ICU sekarang. Bila semua orang tak boleh duduk diam and duduk sebar virus tu merata, KKM takkan cukup tangan untuk rawat pesakit yang sedia ada. Jadi semua tolonglah hormati control movement order yang government dah impose. Dengan hashtag sekali ya. Okey. Ini perkongsian di Twitternya. Adakah ketika menitipkan tweet ini anda rasa sangat-sangat marah dengan apa yang berlaku? Sebenarnya saya bukan rasa marah tapi rasa kecewa dengan semua kami yang macam rakyat yang tidak indah dengan arahan. Sebab mereka mungkin tidak rasa sendiri dekat mereka yang mungkin mereka cuma rasa ni cuma virus biasa, tak kena kat dia, mungkin orang lain tu kena sebab ada sebab tentu. Jadi macam saya bagi orang yang memang terkesan, contohnya macam terutama bila ayah saya dah masuk ICU dan perlukan bantuan pernafasan, jangkitan semua. Jadi saya rasa contoh, jadi
bila sakit makin ramai kat hospital dan frontliners juga makin sibuk. Saya rasa apa yang rakyat buat tu akan secara tidak langsung akan bagi impak yang buruk pada frontliners dan juga pegawai penguasa. Jadi saya rasa memang itu dah. Sebab tu saya keluarkan tweet tu untuk bagi kesedaran juga kepada orang lain. Ya, ini tweet yang menyedarkan harapnya. Soalan terakhir, sekarang ni situasi ayah macam mana? Sekarang ayah masih di ICU hari ke-11 dan dia masih memerlukan bantuan oksigen dan juga cuci buah pinggang kerana jangkitan virus sudah merebak ke paru-paru jadi pneumonia dan ke buah pinggang. Baik. Dan hari ini ada satu prosedur doktor yang baru buat ayah saya itu tebuk lubang di leher untuk memasukkan oksigen kerana bila guna oksigen mask pada masa yang lama mungkin akan menyebabkan jangkitan kuman. Jadi hari ini keluarga saya dah sampai kata sepakat semalam untuk benarkan doktor membuat operasi untuk tebuk lubang masuk oksigen itu. Baik. Begitulah situasi yang dihadapi. Kita doakan dipermudahkan segala urusannya, Mahfuz. Ya, terima kasih banyak atas perkongsian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Mahfuz Syahrudin. Ya, nampak satu perkara membawa kepada satu perkara yang lain dan satu kerumitan membawa kepada kerumitan yang lain. Dr. Rostam masih lagi bersama kita. Apa yang dapat dirumuskan daripada situasi ini? Nak kena ada cerita begini baru nak insaf ataupun bagaimana? Itu nampak kan bagaimana penceritaan yang cuba dibawa oleh kita punya sahabat tadi tu. Betapa komplikasi yang orang tak nampak sebenarnya, komplikasi yang berlaku dalam konteks ini. Orang ingat dapat jangkitan, sihat, mati. Itu je orang nampak kan. Tetapi apakah proses yang berlaku sebelum kita deteriorate ataupun semakin teruk diakibatkan oleh penyakit ini, komplikasi buah pinggangnya, komplikasi darahnya, komplikasi dari segi pemikiran, kecelakaan pemikiran dan sebagainya itu orang tak nampak. Jadi bila orang bercerita begitu, mungkin masyarakat kita perlu ditakut-takutkan baru nak boleh kata kena hati-hati kot, kena careful kot, kena was-was kot sekarang. Tapi saya rasa itu bukanlah sepatutnya mentaliti kita. Tak sepatutnya begitu kan. Kita tak boleh tunggu sampai nak dengar cerita yang mengeri baru kita nak berhenti. Kan? Itu yang sepatutnya. Tapi masyarakat kita seolah-olah ni kena diajar begitu pula. Ya. Seolah-olah fear mongering tu satu kaedah yang lebih berkesan. Apa pun kita harapkan adanya kesedaran, keinsafan, rentita daripada situasi ini. Dr. Rostam, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ya. Ya, terima kasih. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu dia Dr. Ahmad Rostam Mat Zain, pakar psikiatri Hospital Sultanah Bahia. Baik, kita nak raikan juga pada malam ini dalam siaran ini. Mereka yang bertugas di barisan hadapan ini, para doktor, para petugas Kementerian Kesihatan, pihak polis, PDRM, ATM yang membantu dan juga semua yang terbabit dan berhadapan dengan risiko ini. Jadi mereka ni juga turut ingin memberikan nasihat kepada anda semua, kalau boleh berada di rumah, kalau perlu saja baru keluar ke rumah, dan itu pun seorang saja, ketua keluarga yang telah diwakilkan. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini nak berbicara pula tentang aspek ekonomi, terutamanya yang terkesan, dan ada satu perkhabaran yang melegakan sedikit oleh Perdana Menteri baru-baru ini bercakap tentang bagaimana inisiatif kerajaan untuk meringankan beban dengan bantuan daripada pelbagai aspek. Lepas ini dalam Syariah Berjumlah. Assalamualaikum kepada suami Muhammad Nair Rizal bin Muhammad Noor, Juru X-ray HKL, serta adik Nur Syahila binti Muhammad Rozi, Jururawat KKM, serta semua frontliners lain. Terima kasih kerana berjuang untuk menyelamatkan negara. Kepada isteri saya, Fatin Nabila, yang bekerja sebagai jururawat, kami mengucapkan selamat bertugas dan jaga keselamatan. Kepada ayah saya Roslan Nabil Pasrun yang bertugas sebagai penolong pegawai kesihatan di PKD Batu Pahat, selamat menjalankan tugas yang diamanahkan untuk menangani isu COVID-19. Kepada rakyat Malaysia, #StayAtHome. Sejahtera kepada kakak Karonisa binti Abdul Rani, abang ipar Muhammad Fahmi bin Sahini dan adik Najwa Nurdiana binti Abdul Rani yang bertugas sebagai pegawai farmasi di Hospital Seremban dan Klinik Kesihatan Bintulu. Selamat bertugas, jaga kesihatan dan jaga keselamatan diri masing-masing. Hidayah binti Abdul Aziz ingin membahas sedikit ucapan bagi kedua orang kakak saya yang bertugas sebagai frontliner, Nur Suhaili binti Abdul Aziz yang bertugas di Hospital Teluk Intan dan Nur Hayati binti Abdul Aziz yang bertugas di Hospital Sling River. Semoga anda berdua terus kuat dan tabah dalam menjalankan tugas dan amanah dan sentiasa dilindungi Allah. Dan juga buat semua staf KKM, anda sangat hebat, sangat kuat dan anda sentiasa di dalam doa semua rakyat Malaysia. Terima kasih.
Amin, mudah-mudahan begitulah ya. Jadi dalam keresahan Barisan Harapan ini berhadapan dengan pembawa COVID-19 ini, resah juga ahli keluarga yang ditinggalkan. Jadi ahli keluarga itu mungkin jadi anda, mungkin saya, mungkin ramai lagi dalam kalangan kita. Jadi inilah masa untuk kita memahami situasi ini. Jadi patuh dan akur kepada perintah kawalan pergerakan ini. Buat masa ini tidak sebarang ataupun setakat ini kita bersabar sehingga 31 Mac dan kita nantikan perkembangan dari masa ke masa. Sokongan kita yang dapat memastikan sama ada ia akan berlanjutan ataupun sebaliknya. Baik, seterusnya kita nak bercerita tentang aspek ekonomi dan baru-baru ini Perdana Menteri telah pun memaklumkan beberapa inisiatif utama yang diharapkan dapat membantu meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh rakyat Malaysia ketika ini di waktu yang cukup sukar ini. Kita nak bersama dengan Profesor Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Profesor Adjung Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Dr. Prof, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Datang ataupun kita berbicara menerusi panggilan video saja ya. Tidak dapat hadir ke studio pada malam ini. Okey, sebagai permulaan barangkali Prof boleh kongsikan pengamatan Prof tentang situasi yang berlaku yang melanda dan memberi kesan kepada ekonomi negara ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertama sekali kita terima kasih kepada pihak TV3 yang menjemput pada malam ini. Baik, jadi tentang apa yang berlaku sekarang ini, saya kira memang ia adalah satu perkara yang kita tidak sama sekali boleh jangkakan. Dan kesan dia tidak akan pendek, dia akan lebih berpanjangan. Bukan hanya sekadar kesihatan rakyat dan masyarakat, tetapi juga tamparan hebat kepada ekonomi bukan hanya Malaysia tetapi seluruh dunia. Bukan hanya negara-negara yang maju menghadapi masalah untuk menghadapinya, apatah lagi negara-negara sedang membangun dan negara-negara yang kurang membangun akan lebih merasai keperitannya. Prof? Jadi, Prof, maaf sebelum tu saya mohon Prof untuk mutekan mic di skrin Prof supaya kita dapat berbincang dengan jelas di Facebook tu. Ya, okey, baik. Sebab ada sedikit double voice di situ. Tak berteruskan Prof? Okey, teruskan. Okey. Baik, jadi apa yang saya boleh katakan adalah pada ketika ini kerajaan perlu memainkan segala kemampuan dan peranan yang mampu dilakukan. Sebabnya kita berada dalam keadaan terhenti pergerakan ekonomi yang agak majoriti rakyat. Lalu kita dapati bahawa pakej stimulus 20 bilion yang diperkenalkan dengan tambahan beberapa ratus juta pastinya belum mampu untuk menghadapi hentakan kuat daripada COVID-19 yang belum tahu lagi bila sebenarnya akan benar-benar turun. Lalu saya nampak kumpulan sasar yang akan paling teruk akan terkena ada beberapa kumpulan. Yang pertama sekali peniaga-peniaga super mikro ini yang membuka kedai untuk mendapat pendapatan harian dan mingguan. Lalu mereka ini terpaksa tutup kedai yang kita rasa sama ada 2 minggu atau 3 minggu adalah satu perkara yang sangat besar buat mereka. Ini memerlukan bantuan cash, tidak lain tidak bukan terpaksa kita berikan cash. Apa yang kerajaan umumkan sekadar RM200 mungkin tidak akan mampu membantu mereka dengan begitu baik. Maka ia perlukan lebih daripada itu. Mungkin perlukan 1,000, mungkin 1,500. Tetapi cabaran seterusnya adalah nak distribute atau nak berikan bantuan itu kepada mereka dengan berkesan, dengan cepat dan berkesan. Ya, betul. Kerana dia tak boleh berkumpul. Kalau nak bagi pakai e-wallet, sebahagian besar mungkin peniaga super mikro ini tidak mempunyai e-wallet. Ini akan menyusahkan lagi dan menyukarkan dia. Okey, baik. Prof, sementara kita berbincang tentang aspek ini, kalau boleh kita nak kecilkan skop ni kepada golongan sasar iaitu yang Prof sebutkanlah yang berniaga kecil-kecilan ni, super mikro ini, yang memang contoh kalau misalnya kata berniaga di pasar malam ataupun di sebelah pagi dan sebagainya, itulah sahaja pendapatannya. Jadi terpaksa diarahkan untuk tidak beroperasi. Jadi bagaimana keadaannya? Sebelum tu sambil-sambil saya bersama dengan Prof ini, kita nak bersama juga dengan seorang pengusaha kantin sekolah ni yang turut terkesan dengan situasi ini di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Salam.
Encik Nizam Afandi ya? Ya. Ya, Encik Nizam, terima kasih banyak-banyak. Anda antara yang kami ingin tahu dan fahami situasi anda. Katanya, sebab apabila diarahkan tutup ini, banyak perkara terjejas. Kalau boleh kongsikan tentang situasi anda? Okey. Sebagai peniaga kecil, kami tersepit dengan arahan daripada kerajaan, iaitu arahan untuk terus membayar gaji kepada pekerja-pekerja kami. Baik. Sebab bagaimana yang diketahui, kita tiada hasil. Bila kita tak berniaga, kita tiada hasil. Dalam masa yang sama, kita perlu untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja kita lah. Jadi untuk kami yang berniaga kecil ni, untuk contohnya saya lah, untuk bulan ni insyaAllah mampulah kita keluarkan apa yang ada, kita bayar kepada pekerja-pekerja kita. Saya khawatir sekiranya arahan KPK ni berlanjutan lagi, mungkin untuk 2 minggu atau sebulan lagi, pada masa tu kita akan sangat-sangat terkesan lah untuk menurut arahan daripada pihak kerajaan lah untuk membayar gaji pekerja-pekerja kita sebab kita tak ada hasil. Okey, baik. Cik Nizam, kalau boleh saya tanya, ada berapa kaki tangan dan berapa jumlah yang perlu dikeluarkan untuk bayar gaji mereka? Kaki tangan saya dalam 15 orang termasuk satu pengurus. Okey. Jadi hampir 30,000. Hampir 30,000 dalam tempoh sebulan ya? Ya. Baik. Apabila perkara ini sedang melanda dan juga beberapa inisiatif diberikan oleh kerajaan, apa lagi yang diikhtiarkan oleh Cik Nizam untuk memastikan adanya kesinambungan dan ataupun ada langkah tertentu yang diambil ataupun dirancang? Tiada. Sebab benda ini berlaku tanpa kesediaan kan. Jadi kita berniaga di kantin. So kita tak ada restoran, kita tak ada buat berniaga online ke apa sebelum ni, dan kita pun tak mahir pun bab berniaga online ni, mungkin tu kita lepas lagi lah. Jadi kita berada dalam keadaan yang tidak bersedia langsung untuk berhadapan dengan perkara yang sebeginilah. Okey. Itu yang memberi kesan yang agak besar lah kepada kami ni. Okey, baik. Jadi maknanya untuk keluarga sendiri masing-masing juga pun perlu diperhatikan kewangannya juga ya? Itu betul. Itu sangat-sangat memang inilah menjadi perkara yang besarlah kepada kami kan. Okey. Baik. Cik Nizam, terima kasih atas perkongsian. Kita sentiasa doakan adanya sesuatu yang positif selepas ini, tapi kita ambil satu demi satu hari yang mendatang ini dengan apa sahaja pengumuman yang boleh dan apa sahaja inisiatif yang diberikan kerajaan. Terima kasih banyak Cik Nizam ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Encik Nizam antara yang terkesan sampai seolah tak boleh nak buat apa ni. Prof, ini satu saja daripada yang mewakili banyak lagi yang terkesan, dan kalau kita tengokkan secara idealnya perlu ada saving ataupun reserve berbulan-bulan. Kalau apa-apa berlaku, ada cushion sikitlah. Jadi ini kepada golongan yang langsung tidak ada cushion langsung ni bagaimana? Baik, saya kira itulah disebutkan tadi, kemahiran untuk online tak ada. Jadi itu satu disadvantage yang besar. Jadi ini memang tak dapat dirafikan kalau kita lihat macam beberapa negara luar. Maka kaki tangan yang tak ada pendapatan itu tidak dibebankan kepada syarikat tersebut. Tetapi kerajaan yang akan membayar gaji mereka dalam 80%. Jadi kalau kita tak mampu 80%, mungkin 50% tak ditanggung oleh kerajaan. Tapi mekanismenya memang akan sangat tricky, bagaimana nak mengenal pasti yang tulen dan yang tidak tulen. Tapi itu adalah salah satu cadangan yang boleh kerajaan ambil. Jadi sebenarnya bukan rakyat saja dalam keadaan tersepit, sebenarnya dari sudut kewangan. Kerajaan juga dalam keadaan tersepit. Ya, tanpa kita nafikan minyak yang harga jatuh, kemudian pasaran saham yang bermasalah. Jadi industri pelancongan yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara juga bermasalah besar. Jadi negara pun sedang masalah. Jadi bagaimana nak balancekan itu adalah sangat mencabar bagi mana-mana negara dalam dunia ini. Betul. Maka oleh kerana itu, bagi yang macam tadi, saya kira bantuan kerajaan secara direct kepada kaki tangan mereka boleh, dan juga kepada mana-mana individu atau perkeluargaan
keluarga, bagi per keluarga untuk 1 bulan, okay, 1,500 ya, kepada B40. Mungkin ada dalam data kerajaan, mungkin mereka boleh disalurkan melalui bank account mereka secara terus. Ya. Ya. Kemudian kita minta juga macam tadi yang kantin tu dia tak dilibat dengan bank. Ada juga peniaga kecil yang ada menyewa premis perniagaan. Jadi mereka beban juga sebabnya mereka kena bayar sewa. Betul. Ya. Jadi ini kita anggap bahawa bank negara telah memaklumkan bahawa patutnya dibenarkan semua bank-bank memberikan moratorium, iaitu tangguh untuk bayar kepada bank untuk tempoh 6 bulan. Jadi kita harap benda tu sampai kepada penyewa-penyewa, bukan hanya kepada premise owner sahaja. Jadi boleh diberikan tangguh. Tetapi kita nak sebenarnya kerajaan kalau boleh untuk mintakan lagi kepada institusi kewangan, khususnya yang dimiliki oleh kerajaan melalui GLC dan seumpamanya, untuk bukan hanya menyediakan pinjaman dengan kadar faedah 3.75 sebagai bantuan. Tapi kita kena tiru negara luar. Sebagai contohnya ada Australia yang memberikan interest free loan untuk tempoh ni kepada syarikat-syarikat SME supaya mereka boleh bayar kaki tangan mereka. Itu cara yang kedua. Yang ini kepada syarikat yang besar sikit. Yang mereka ada kaki tangan, mereka tak mau buang, mereka mungkin kerajaan tak payah bayarkan, tapi kerajaan bagikan pinjaman tanpa faedah, tanpa sebarang profit rate melalui bank-bank tertentu. Okey, baik. Prof, yalah, banyak barangkali tata cara yang dilakukan oleh negara lain yang boleh dicontohi. Sikitlah, kalau dalam 1 minit, saya nak dapatkan pandangan daripada Prof tentang sekarang ni kemudahan pengeluaran wang berjumlah 40 bilion bagi pencalon K2SP ini. Seorang boleh keluarkan sebanyak RM500 sebulan dalam tempoh 12 bulan. Bagaimana cara yang paling berkesan, paling efektif, paling efisien untuk memastikan 500 yang dapat dimanfaatkan sebaik-baik dalam tempoh yang genting ini? 1 minit, Prof. Silakan. Baik, sebenarnya simpanan rakyat Malaysia, khususnya Bumi Putra, tidak cukup untuk simpanan pencen mereka. Jadi kita berikan mereka keluarkan pada ketika ini, ia akan menguncupkan lagi simpanan mereka. Jadi saya harap mereka semestinya akan menggunakan untuk barangan asasi dan tidak bukan yang lain-lain. Tetapi itu bagi saya, kalau kerajaan mampu membantu dengan cara yang lain supaya mereka tidak perlu menggunakan duit mereka itu adalah lebih baik bagi saya lah. Baik. Prof, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pandangan ya. Okey. Satu lagi. Silakan. Kalau boleh juga kerajaan bantu untuk mengecualikan cukai pendapatan untuk tahun tertentu ataupun diberikan korporat potongan, maka ia akan lebih membantu. Okey, baik. Cadangan yang harapnya dapat dipanjangkan dan sampai di telinga kerajaan ini. Profesor Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, terima kasih banyak-banyak sudah bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Profesor Adjung Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin bersama dengan kita. Okey, banyak sebenarnya yang telah pun dimaklumkan oleh kerajaan tentang inisiatif ini. Antara lain, ini untuk kita rakyat biasa, orang biasa. Antara lain ialah diskaun bil elektrik 6 bulan bermula 1 April, kemudian penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN dan juga penangguhan bayaran pinjaman MARA. Macam-macam lagi sebenarnya. Kalau kita perhalusi, barangkali ada yang boleh kita manfaatkan dalam jangka masa yang runcing ni. Okey, kita pastinya banyak perbincangan tentang hal ehwal ekonomi ni yang kita lakukan dalam siaran lain juga. Kita nak berehat seketika. Selepas ini siaran Bincang Bulan nak bincang dari aspek agama pula. Kenapa masih ada pihak yang kata tak apa, ini kerja Tuhan, biar Tuhan buat kerja, kita redha sahaja. Selepas ini dalam siaran Bincang Bulan. Assalamualaikum kepada adik saya Elisa Rasuhadi serta tim Food Aid Foundation yang bertungkus lumus sedang menyiapkan makanan untuk rakyat Malaysia yang baru pulang daripada Wuhan, Itali dan Iran. Terima kasih. Kepada isteri saya Norbi binti Muhammad Mokhtar yang sedang bertugas di Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Saya mengucapkan selamat bertugas, jaga kesihatan dan keselamatan anda. Andalah wira kami. Untuk isteri saya, tersayang Dr. Sabiha yang bertugas di Barisan Hadapan memerangi virus COVID-19. Selamat bertugas and be careful.
kepada suami ASP Abdul Aziz bin Mak Isa, kepada anak saya Inspektor Roslia dan kepada menantu Inspektor Zarif bin Zakaria yang bertugas sebagai frontliner PDRM COVID-19, mengucapkan selamat bertugas dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kerjasama antara kita mampu menangani wabak ini. Please stay at home. Baik, itu harapan dan doa daripada ahli keluarga mereka yang berada di barisan hadapan. Kita pun terus doa agar keadaan kembali pulih. Dan blog ini kita nak cerita tentang aspek agama. Sekarang ni ialah apabila di awal-awal seperti yang disebutkan oleh panelis kita tadi, di awal-awal kita rasa kita terutamanya kaum umat Islam ni rasa kita tidak akan terkena kerana kita tidak makan makanan-makanan eksotik seperti itu. Tapi apakan daya, inilah keadaannya. Dan yang menyebabkan lebih membimbangkan ialah penularan ataupun kluster ini yang menularkan lebih banyak COVID ini adalah dari kalangan mereka yang ke perhimpunan agama dan sebagainya. Okey, kita tidak mau menuding jari kerana itu tidak sepatutnya dilakukan, tapi kita nak fahami lebih lanjut. Dalam keadaan begini bagaimana aspek ibadah dan sebagainya boleh kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kita nak bersama dengan Ustaz Rahimi Mat Saad, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Melaya di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum Ustaz Rahimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersua secara maya malam ni. Ya, buat kali yang pertama, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak sudi untuk berhubung dengan kami. Ustaz, hari ini kita dah dalam fasa faham tentang apa yang berlaku. Tapi pada masa yang sama, masih lagi kita dengar ceramah, perkongsian dari perspektif agama tentang betapa kita perlu redha dan jangan takut kepada virus dan sebagainya. Bagaimana Ustaz boleh bagaimana Ustaz melihat perkara ini dan dari perspektif Islam ni? Ustaz, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih Eli. Alhamdulillah buat kali pertama kita bersua melalui rancangan secara jarak jauh saya rasa ini satu pengalaman baru yang Allah Subhanahu Wa Taala telah susun kepada masyarakat kita, bukan saja di Malaysia, tapi sebenarnya di seluruh dunia untuk kita menghadapi satu situasi yang praktikal bagaimana untuk kita mengaplikasikan konsep tauhid ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau selama ini mungkin kita bercakap tentang yakin kepada kuasa Tuhan itu dalam bentuk teori. Yeah. Tetapi berlakunya situasi ini sebenarnya adalah merupakan suatu pengalaman yang baru bagi kita untuk berhadapan secara real bagaimana untuk kita nak mempraktikkan konsep tawakal, konsep yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyelesaikan segala apa yang berlaku kepada para hamba-Nya. Yeah. Jadi sebab itu dalam situasi inilah apa yang saya perhatikan bila kita bercakap tentang tawakal, maka di sana kita lihat ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih belum faham tentang konsep sebenar tawakal. Jadi sebab itulah adanya sebilangan kecil yang masih mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menangguhkan sementara aktiviti keagamaan yang mana mereka menganggap bahawa ini adalah satu tindakan yang bercanggah dengan syarak. Sehingga kan kalau kita lihat ada yang mengatakan syaitan sangat gembira apabila kita menghalang orang datang ke masjid dan seumpamanya, yang mana saya lihat sendiri ini tulisan-tulisan daripada golongan yang kita anggap sebagai orang yang beragama. Tapi ialah yang saya katakan tadi, malangnya apabila kita faham agama secara teori, maka akan terbitlah pandangan ataupun sikap yang sebegini. Okey. Ustaz, di belakang saya ni gambar antara lain yang mengejutkan dunia Islam ini apabila Masjidil Haram, Kaabah tu nampak dan kelilingnya begitu kosong sekali kan. Jadi ini membuatkan kita rasa macam sesuatu yang tidak kena dan sebagainya. Dan pada masa yang sama apabila diarahkan solat Jumaat ditiadakan, kemudian masjid ditutup dan sebagainya. Jadi ini sebab kita tidak pernah mengalami situasi ini, membuatkan tawakal tu dilihat sebagai lebih utama daripada perkara-perkara lain. Apa komen Ustaz? Sebenarnya tidak ada orang bersalat berjamaah di Masjidil Haram. Ini bukan kali yang pertama berlaku.
Sebenarnya dalam catatan yang saya lihat di sini sebagai contohnya pernah disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pada tahun 827 Hijrah pernah berlaku satu peristiwa di mana berlakunya kematian yang begitu ramai yang disebutkan oleh Ibn Hajar sekitar 40 kematian sehari yang menyebabkan akhirnya tidak ada orang yang bersalat di Masjidil Haram itu kecuali 2 orang, imam dan juga makmum. Jadi situasi itu berlaku, bahkan pernah dalam catatan saya ini ada 3 peristiwa besar yang mana berlakunya wabak penyakit yang menyebabkan salat itu bahkan ada salat yang langsung tidak didirikan. Jadi maknanya bagi saya dari segi halangan untuk kita buat seketika untuk kita bersalat jemaah di masjid ataupun kita dihalang untuk pergi menunaikan umrah, ini bukanlah satu perkara yang baharu sebenarnya kalau kita mengkaji di dalam sejarah ataupun catatan sejarah umat Islam. Maknanya ia pernah berlaku, cuma barangkali kita tidak pernah didedahkan dengan perkara yang, sebab kita tahu solat itu wajib, jadi perlu dilaksanakan sebab itu tuntutan agama. Jadi apabila berlaku perkara umum dalam kalangan Muslim ni tidak tahu bagaimana nak mengendalikan situasi ini. Ya, betul. Okey. Bagi saya mungkin dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia secara khususnya, perkara ini adalah perkara yang sangat baru dan mungkin kita katakan berlaku dalam keadaan yang agak mengejut kerana saya rasa perisytiharan untuk kita menangguhkan solat berjamaah di masjid dan juga solat jemaah itu saya rasa mungkin berlaku dalam tempoh dalam sekitar 2 ke 3 hari sahaja diberikan makluman, kerana kalau kita lihat negeri Perlis yang lebih awal mengeluarkan fatwa sedemikian. Jadi untuk negeri yang lain itu agak mengejut, jadi sebab itulah menjadi satu kejutan bagi semua orang sebenarnya. Baik. Okey, Ustaz, ada satu perkara lagi tentang ibadah ini ataupun tentang kehidupan sebagai seorang Muslim dalam situasi yang genting begini, iaitu perkahwinan. Jadi kita nak kongsikan satu peristiwa yang sangat-sangat bersejarah ini, tidak pernah kita tahu sebelum ni, dan kemudian kita akan berhubung dengan pengantinnya lah, dalam kata lain. Kalau boleh kita saksikan dahulu video ni, kemudian kita nak berhubung dengan pengantin perempuannya. Saksikan. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Farizwan. Ya, saya. Aku nikah akan dikau dan aku kawinkan akan dikau dengan pinangan engkau, Nur Sabrina, yang telah berwakil wali bapaknya akan daku supaya menikahkan ia dengan engkau menjadi isteri engkau dengan mas kawinnya RM2,584 dibayar secara tunai. Aku terima nikahnya bagi diriku Nur Sabrina binti Muhammad Zalani dengan mas kawinnya RM2,584 tunai. Okey. Woi, taksi duduk belakang sampah. Itu dia. Sah pernikahannya dengan saksi dan sebagainya, kira cukup syarat. Ustaz, sebelum kita berbicara lebih lanjut dengan Ustaz, kita nak bercakap dengan pengantin perempuan di talian, Nur Sabrina, Puan Nur Sabrina Zailani. Hello, Assalamualaikum. Hello, Nur Sabrina. Ya, saya. Ya. Assalamualaikum. Assalam. Ya, apa khabar? Khabar baik. Ya, saya mewakili Syariah Meja Bulat mengucapkan selamat pengantin baru kepada anda dan suami. Ya, terima kasih. Okey, dan kalau boleh dapat dikongsikan, ini satu peristiwa yang sangat unik yang kita tahu apabila disebar meluas melalui media sosial ini. Memang merancang untuk berkahwin pada tarikh berkenaan ke atau macam mana? Ya, sebenarnya memang kami rancang pada tarikh itu. Okey. Lepas tu dengan yang COVID-19 ni. Aha. Teruskan. Hello Sabrina. Ya. Teruskan. Kalau boleh jangan dengar saya di kaca TV, dengar saya di telefon. Ya, okey. Okey. Kalau memang cadangnya pada tarikh berkenaan lah. Memang tarikh tu. Okey, kemudian? Lepas tu dengan kawalan pergerakan apa semua ni kan. Ya. Lepas tu Tok Imam cakap, kata tak apalah kita teruskan jugalah, nak buat macam mana kan. Oh, bukan Tok Imam kata kita tangguhlah masa lain sikit ke?
Ataupun ada sebarang halangan daripada pihak keluarga mana pihak? Tak ada halangan apa. Oh, diteruskan juga. Semua bersetuju untuk diteruskan. Ya, diteruskan. Mula tu macam pikir jugalah kan. Sebab takut dengan virus yang sekarang ni kan. Ya. Okey, jadi siapa yang susun atur bagaimana prosedur ni dilakukan ni? Yang susun atur tu semua saya suruh kat abah saya. Okey. Baik. Jadi abah yang menyusunlah siapa duduk di mana dan sebagainya. Adanya social distancing atau jarak sosial tu ya? Ya. Okey. Dan rasa pelik tak masa akad nikah tu dilangsungkan? Mula tu pelik jugalah sebab mula tu cadangkan kata nak buat dekat masjid. Tapi dah sebabkan dengan virus COVID-19 ni, tu Tok Imam cakap buat kat rumah dia. Lepas tu kami pilih kat rumah dia. Tak tahu pula dia kata duduk kat luar pagar tu. Duduk kat situ je. Kami kena duduk jarak 1 meter daripada dia. Lepas tu tanpa salam tangan apa semua. Ya. Okey. Maknanya dia kata buat kat rumah dia tapi tak sangka di luar rumah dia. Kami tak sangka kata kena buat kat luar rumah. Kami ingatkan dalam rumah dia tu. Okey, baik. Jadi apapun semuanya selesai, semua selamat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi inilah satu peristiwa baharu bersejarah untuk rakyat Malaysia juga ya melihat situasi ini. Nur Sabrina, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini dan kita doakan semua kekal ke anak cucu ke jannah ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Kirim salam pada suami. Kirim salam pada suami. Ya, okey baik. Okey, assalamualaikum. Salam. Baik, Ustaz Rahimi, ini situasi yang bersejarah. Kita pernah tengok Tok Imam berada dalam pagar, pengantin semua di luar. Jadi bagaimana masyarakat Muslim di Malaysia ini menyantuni ataupun melihat situasi begini? Okey, jadi macam saya katakan di awal tadi bahawa pengalaman yang kita lalui sekarang ini sebenarnya adalah pengalaman yang mengajar kita untuk apply beberapa pengetahuan yang sebelum ini kita tak pernah tahu. Kerana dalam bab akad nikah ni, saya perhatikan sebenarnya kita kadang-kadang banyak mengutamakan adat berbanding dengan ilmu. Dan saya selalu sebut bila saya mengajar di beberapa tempat tentang tajuk munakahat ini, bila sampai bab akad nikah. Sebab kita ni kadang-kadang adat. Tok Imam pegang tangan tu macam kita kata lagi Tok Imam tak goncang, dia kata jangan jawab. Nanti dikena ulang. Kan? Itulah dia. Padahal pegang tangan Tok Kadi ataupun Tok Imam tu sebenarnya bukan wajib pun. Sebab saya selalu bandingkan. Saya kata pengalaman saya lihat kawan-kawan saya yang kahwin di Timur Tengah zaman belajar dulu. Pengantin akan duduk di sebelah Tok Kadi ataupun juru nikah itu tanpa duduk berdepan, tanpa pegang tangan pun. Okey, baik. Maksudnya dalam kata lain ini satu ilmu baharu juga yang kita belajar dan sebelum ni barangkali kita lebih cenderung untuk terikat pada adat dan bukan pada perkara-perkara yang rukun ataupun yang lebih patuh syariah ya Ustaz ya. Okey Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah dalam kesempatan lain kita bersua dan berbual lagi. InsyaAllah, moga Allah kurniakan penyelesaian kepada situasi yang sedang kita lalui. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahimi Mat Saad, pensyarah Fakulti Pendidikan Islam, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Melaya bersama dengan kita. Jadi ini membuka kepada lembaran baharu tentang bagaimana kita melihat agama Islam kita ni dan bagaimana kita menyantuni dan mempelajari aspek praktikalnya. Lepas ini kita nak berehat seketika dan kembali selepas seketika nanti kita nak meraihkan golongan-golongan frontliners ini dan apa yang boleh kita harapkan dan apa yang kita boleh jangkakan daripada situasi COVID-19 yang berlaku di Malaysia dan juga di seluruh dunia selepas ini dalam Syariah MJ Bulan. Hello, I'm Dr. Azlin, House Officer from Sabah Women and Children Hospital. I stay here for you, you stay at home for us. Jaga diri Malaysia. Hello Malaysians, this is Dr. Aaron speaking. As our nation combats COVID-19, I would advise everyone to stay positive, to stay strong, stay healthy, and to stay indoors. We will succeed and we will prevail as a nation together. Jaga diri Malaysia. Hello Malaysia, hope everyone's doing well at home. Thank you for your cooperation. Jaga diri Malaysia.
Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Afar yang sedang berkhidmat di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Malaysia. Saya mendoakan agar semua rakyat Malaysia sabar dan tenang menghadapi segala dugaan yang datang. InsyaAllah, we will get through this together. We as a frontliner akan cuba saya mampu untuk bekerja dan berkhidmat untuk seluruh warga negara Malaysia. Last but not least, we love you so much. Jaga diri Malaysia. Baik, di penghujung ini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berada di barisan hadapan untuk memastikan rantaian penularan wabak atau pandemik COVID-19 ini dapat diputuskan. Terima kasih banyak kepada semua dan kita doakan yang terbaik, semoga dimudahkan segala urusan. Jangan akur pada perintah kawalan pergerakan, maafkan saya. Okay, dan pastikan diri anda sentiasa dalam keadaan sihat. Jaga diri Malaysia. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan, be safe. Saya Dr. Abra dari Hospital Sedar, jaga diri Malaysia, let's fight COVID-19 together. Hi, I'm Dr. Ridwan. Let's take a good care of hand hygiene. Let's fight COVID-19 together. Saya Dr. Monica. Be safe, jaga diri Malaysia. Saya Dr. Saraiza dari Hospital Sedar. Let's fight COVID-19 together. Jaga diri Malaysia. Saya DPP Rodi. Saya Dr. Zainuddin. Be safe, jaga diri Malaysia. Saya Dr. Haris daripada Hospital Sedar. I stay at work to you, you stay at home for us. Saya BPD Hairul. Kami dari Hospital Sedar. Be safe, jaga diri Malaysia. We stay here for you. We stay home for us. Jaga diri Malaysia.